Okey, dah. Kita mula tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Malam ini tajuk yang baru sebenarnya tuan-tuan. Kita nak tunjuk kepada tuan-tuan kita ada bentuk yang ketiga. Bentuk ayat yang ketiga tuan-tuan, ya. Bentuk jumlah yang ketiga. Kita namakannya sebagai syibhul jumlah kalau siapa yang belajar bahasa Arab, ya. Ataupun dalam kelas kita ini tuan-tuan, saya panggil jumlah yang istimewa, ya. Sepatutnya kalau jumlah ismiah subjeknya berada di depan, belakangnya predikat. Betul tuan? Kemudian jumlah fi'liyah pun sama. Fi'ilnya berada di depan, kemudian fa'il dan juga maf'ulnya berada selepasnya. Betul tuan? Baik. Tapi tuan-tuan jumpa pada malam ini satu bentuk yang baru tuan-tuan. Ketika mana tuan? Ketika mana jumlah tersebut ataupun ayat tersebut dimulai dengan pasangan jar dan majrur. Maka waktu itu tuan-tuan wajib faham isim ataupun fi'ilnya wajib berada di belakang. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang tuan-tuan dah faham tadi, ya. Alhamdulillah boleh dikatakan tuan-tuan dah faham, ya. Sekarang saya nak tunjuk tuan-tuan. Apa tujuan sebenarnya? Apa tujuan sebenarnya Allah terbalikkan subjeknya, predikatnya berada di belakang, subjeknya berada di belakang, predikatnya berada di depan, ya. Apa faedah tuan-tuan? Ayat itu fi'ilnya disebut di belakang. Kenapa tak sebut macam biasa saja? Ya, ada sebabnya tuan-tuan. Baik, dengar betul tuan. Jadi apabila tuan-tuan jumpa ayat yang macam ni tuan-tuan, ya, bermakna dekat situ ada penegasan yang bukan biasa-biasa tuan-tuan. Ada penegasan yang bukan biasa. Apabila orang Arab baca ayat tersebut, dia akan faham lain tuan-tuan. Dia akan faham lain. Sebagai contoh, tengok dekat depan tuan. Saya bagi dua contoh, ya. Satu untuk fi'il, satu untuk kalimah isim, ya. Baik. Satu jumlah ismiah, satu jumlah fi'liyah. Saya akan bagi dua contoh supaya tuan-tuan nampak, ya. Baik. Contoh yang sama saya ambil tuan-tuan. Yang pertama ialah fil masjid Muhammad. Bezanya, apa beza dengan Muhammad fil masjid? Betul tuan-tuan? Macam sama je ustaz kan? Nampak macam sama, tapi maksud berbeza, ya. Baik. Samalah kalau saya kata fil masjid yusalli. Yusalli. Ya. Berbeza dengan dia kata yusalli fil masjid. Ya. Beza tuan-tuan. Okey, tengok tuan. Dua ayat yang atas tuan. Tuan-tuan, ya. Dua-dua dimulai dengan pasangan haraf jar. Dua-dua tuan-tuan. Yang ni jumlah ismiyah, yang ni jumlah fi'liyah. Apa maksud yusalli? Yusalli maksudnya bersembahyang, ya. Yusalli maksudnya apa? Yusalli maksudnya bersembahyang, ya. Okey, sekarang tengok dekat depan tuan. Dalam ayat kita sekarang, ayat yang pertama dan juga yang kedua dekat atas tuan, di dalam masjid Muhammad dan di dalam masjid dia sembahyang, ya. Orang Arab apabila dia baca ayat yang ni tuan, dia akan faham tuan, dekat masjid tersebut hanya ada Muhammad saja, orang lain tak ada tuan. Nampak tak tuan? Berbeza kalau dia dengar tuan, Muhammad fil masjid. Bermakna betul Muhammad berada dalam masjid, tapi dalam masa yang sama mungkin ada Ali, mungkin ada Osman, mungkin ada orang lain tuan. Bukan dia seorang dekat situ. Nampak tak tuan? Tapi kalau orang Arab dia dengar fil masjid Muhammad, ya, maka confirm tuan. Confirm tuan, dekat situ hanya Muhammad saja ada dalam masjid tersebut. Nampak tak tuan? Samalah ayat yang kedua tuan. Fil masjid yusalli. Dalam masjid dia bersembahyang. Memang orang Arab akan faham dia hanya akan sembahyang dekat masjid je. Dekat rumah tak pernah sembahyang, dekat tepi pasar tak pernah sembahyang, dekat pantai tak ada tuan. Nak sembahyang confirm dia akan pergi masjid, ya.
Berbeza dengan ayat dia kata yusalli fil masjid, tuan. Boleh jadi dia sembahyang dekat masjid, boleh jadi dia sembahyang bukan dekat masjid. Nampak tak, tuan? Itu beza tu, tuan. Ya. Jadi nak bagi tahu, tuan, apabila tuan-tuan jumpa jumlah yang istimewa, orang Arab akan faham dekat situ ada penegasan dan juga pengkhususan. Pengkhususan, tuan, ya. Bukan semua orang. Ada orang yang tertentu saja. Jelas ke tidak, tuan? Tulis di ruangan komen. Baru kita masuk ayat kita nanti, tuan. Setakat ini jelas ke tidak? Kenapa Allah jadikan ayat ini macam ni? Ya. Kalau ayat yang biasa, macam Muhammad fil masjid, yusalli fil masjid, itu jumlah ismiyah, itu jumlah fi'liyah sebab dimulai dengan Muhammad ataupun dimulai dengan yusalli. Itu ayat biasa. Maka orang Arab akan faham itu ayat biasa je. Muhammad berada di masjid, boleh jadi ada orang lain, ya. Tapi kalau dia dah terbalikkan, tuan, maka waktu itu, tuan, orang Arab akan faham hanya Muhammad saja berada dalam masjid, hanya di masjid saja dia bersembahyang. Ya. Ataupun nak lebih sedapnya, tuan, kita nak kata apa, tuan? Confirm akan ada terjemahan hanya, tuan. Hanya Muhammad berada di masjid, hanya di masjid saja dia bersembahyang. Nampak tak, tuan? Ya. Baik, cantik penerangan. Alhamdulillah, clear, ya. Okey, alhamdulillah, clear. Baik, sekarang cuba tengok dekat depan. Tengok ayat kita. Tengok ayat kita, ya. Kenapa ayat kita pada malam ini Allah buat macam tu, tuan? Okey, tengok, tuan. Okey, tengok, tuan. Wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Kita bahaskan dari awal, tuan. Jumlah kita jumlah apa, tuan? Jawapannya dia adalah jumlah ismiyah. Seperti mana yang tuan-tuan jawab tadi. Dia adalah jumlah ismiyah, ya. Baik. Kalau jumlah ismiyah bermakna dia dimulai dengan kalimah isim. Betul, tuan? Mana isim yang pertama? Jawapannya al-balaghu, isim yang pertama. Ini adalah isim yang pertama, tuan. Baik. Kenapa isim kita yang pertama itu berada di belakang? Jawapannya sebab dimulai dengan pasangan jar dan majrur. Mana jar? Ala tu. Ala tu haraf jar, ya. Kemudian mana majrurnya? Iaitu ar-rasulillah, sebab ar-rasuli berbaris bawah sebab ala. Maka ala rasuli dipanggil pasangan jar dan majrur, ya. Baik, sekarang tuan-tuan dah faham tadi. Kalau ayat kita dimulai dengan pasangan jar dan majrur, maka isim ataupun fi'ilnya confirm berada di belakang. Boleh, tuan? Okey, sekarang kita semak betul-betul, tuan. Semak betul-betul, ya. Cara nak semak ialah tuan-tuan kena lihat selepas pasangan jar majrur. Mana selepas pasangan jar majrur? Selepas ala rasuli ni, tuan. Boleh, tuan? Selepas ala rasul, tuan-tuan jumpa kalimah apa dulu? Jawapannya tuan-tuan jumpa kalimah illa dulu. Betul, tuan? Baik. Illa ini isim ke fi'il ke haraf? Baik, jawapannya dia adalah haraf, tuan. Haraf apa kita bahaskan kemudian. Tak penting sangat. Boleh? Sebab nanti kalau saya dah sebut nanti ada perbincangan. Boleh? Jadi illa dia adalah kalimah haraf. Kalau haraf nak buat apa? Abaikan saja. Boleh? Baik. Jadi kalau illa itu kita abaikan, maka apa kalimah yang seterusnya? Kita jumpa kalimah al-balaghu. Al-balaghu isim ke fi'il? Jawapannya dia adalah kalimah isim sebab terang-terang dimulai dengan alif lam dekat situ. Betul, tak? Baik. Bermakna dia jumlah apa sekarang, tak? Dia adalah jumlah fi'liyah. Baik, sekarang tuan-tuan dah belajar jumlah fi'liyah cari berapa perkara tadi? 2 perkara. Yang pertama subjek, yang kedua predikat. Boleh, tuan? Okey, sekarang tengok, tuan. Tengok apa yang saya dah terangkan pada sekejap tadi, tuan, ya. Kalau betul dia adalah jumlah ismiyah, isim yang pertamanya ialah al-balaghu, mana subjek kita, mana predikat kita? Saya dah bagi tahu tadi. Isim yang pertama yang tuan-tuan jumpa inilah yang dipanggil subjek, tuan. Yang tu dipanggil subjek. Sebab itulah, tuan, kita dah belajar subjek itu berbaris depan. Al-balaghu pun memang berbaris depan. Dia berbaris depan sebab dia subjek, tuan. Boleh? Baik. Jadi mana predikatnya pula? Predikatnya ialah pasangan jar dan majrur. Boleh, tuan? Predikat baris apa? Baris depan. Tapi boleh tak nak baca ar-rasuli baris depan? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ada ala. Ala fungsinya membaris bawahkan isim selepasnya. Baik, sekarang apa poin yang penting yang kita nak tekankan sekarang, tuan?
Tuan-tuan dah faham tadi, apabila subjek berada di belakang, predikat berada di depan, ayat ini Allah nak tegaskan, Allah nak khususkan. Ada perkataan hanya tuan-tuan. Ada perkataan hanya. Allah nak bagi tahu dalam ayat kita hanya tuan. Hanya Rasul sahaja yang menjalankan tugas menyampaikan. Nampak tuan? Hanya Rasul saja tuan, kerjanya yang menyampaikan wahyu. Selain daripada Rasul, tidak ada yang layak untuk menyampaikan wahyu. Nampak je tuan? Ya. Jadi orang Arab ketika mana baca ayat ini tuan, dia faham hanya Rasul sahaja yang akan menyampaikan wahyu. Adapun nabi-nabi tuan, tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Boleh tuan? Tapi kalau kita terbalikkan ayat kita macam biasa tuan, wama al-balagul mubina ala rasul, maka orang Arab akan faham lain tuan, ya. Dia orang akan faham ada selain daripada rasul pula tuan yang boleh menyampaikan wahyu. Jelas ke tidak? Okey, tulis dalam komen. Jelas ke tidak tuan? Tulis dalam komen. Jelas ke tidak? Ya. Ataupun siapa yang faham semua hari ni, jawablah subhanallah, ya. Nampak jelas, faham, beres kan? Siapa yang faham semua pada hari ni, jawab subhanallah. Okey, jawab subhanallah tuan. Mudah cerita tuan, ya. Supaya saya dapat pastikan tuan-tuan betul-betul faham pada malam ini. Baik, alhamdulillah, ya. Semua kata jelas, ya. InsyaAllah, ya. Alhamdulillah. Okey, sebagai contoh yang kedua tuan. Ustaz, ni jumlah ismiyah, betul tuan? Baik, mana jumlah fi'liyah? Okey, sekarang jumlah fi'liyah tuan, ya. Jumlah fi'liyah ini sebenarnya kita pernah jumpa sebelum ini, tapi saya skip dahulu tuan-tuan, sebab kita tak bincang lagi macam ni. Takut tuan-tuan jadi masalah, ya. Baik, cuba pergi pada ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Ilaihi turja'un. Hujung ayat yang ke-17. Cuba pergi tuan-tuan. Cuba pergi ayat yang ke-17. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan, ya. Ilaihi turja'un. Ayat yang ke-17 tuan. Ayat 17. Ayat 17 tuan. Penghujung kita tuan. Ilaihi turja'un. Ilaihi turja'un. Ada berapa kalimah dekat situ tuan? Ada 3 kalimah. Yang pertama ila, kepada. Yang kedua hinya. Yang ketiga turja'una, terjemahannya kamu kembali. Baik, sekarang tuan, tengok dekat depan tuan. Ini sebagai contoh yang kedua tuan. Jumlah fi'liyah, ya. Jumlah ini ismiyah ke fi'liyah tuan? Jawapannya dia adalah jumlah fi'liyah, bukan ismiyah tuan. Boleh tuan? Kenapa kita ambil kira fi'il bukan isim tu? Sebab ayat kita pun sama tuan, ya. Sebab dimulai dengan pasangan jar dan majrur. Ila itu haraf jar kan? Maka pasangannya ialah jar dan majrur. Mana jar? Ila tu jar. Majrurnya ialah hi. Ilaihi. Maka hi itu adalah majrur. Boleh? Baik. Kita dah bagi tahu tadi, kita nak ambil kira yang mana satu isim atau fi'ilnya confirm berada di mana? Berada di belakang. Betul kan? Nak hitung selepas pasangan jar majrur. Perkiraan kita bukan hi tu, berkaitan selepas pasangan jar majrur, selepas ilaihi tu tuan, ya. Baik. Jadi jawapannya kita jumpa kalimah apa dulu? Kalimah turja'una. Turja'una. Maka dia adalah jumlah apa tuan? Dia adalah jumlah fi'liyah tuan, ya. Okey. Apa yang penting sekarang saya nak tunjuk dekat tuan-tuan, dia adalah jumlah fi'liyah bukan ismiyah. Boleh tuan? Fi'ilnya berada di belakang. Kenapa tak ada dekat depan? Sebab dimulai dengan pasangan jar dan majrur. Baik, apa yang penting dari segi makna sebenarnya, ya? Baik. Kita dah bagi tahu sepatutnya ayat itu dimulai dengan kalimah fi'il dulu. Wajib dimulai dengan kalimah fi'il, barulah nak sebut ilahi kan? Baik. Tapi ada maksud yang mendalam dekat sini tuan. Kita dah bagi tahu Allah nak tegaskan, Allah nak khususkan. Pastikan letak terjemahan hanya tuan.
Allah nak bagi tahu dalam ayat kita, ilaihi turja'un, hanya kepada Allah sahaja, hanya kepadanya sahaja, iaitu Allah sahaja tuan, kamu akan dikembalikan. Tak ada pada orang lain kamu akan kembali. Nampak tak tuan? Menarik ke tidak ayat Quran? Tapi kalau tuan-tuan baca macam biasa, turja'una ilaihi, ubah kedudukan saja, maknanya hampir sama. Sama tuan. Tapi waktu itu orang Arab, orang yang faham Al-Quran, orang yang faham bahasa Arab, dia akan faham akan ada selain daripada Allah kita boleh kembali. Nampak tak tuan? Tapi dalam ayat kita, Allah sebut ilaihi turja'un ke turja'una ilaihi? Allah sebut ilaihi turja'un. Sebab Allah nak tegaskan, Allah nak khususkan, Allah nak kata hanya kepadanya sahaja kamu semua akan dikembalikan. Nampak tak tuan? Okey. Siapa yang faham ni tuan? Jawab. Nak jawab apa pula tuan? Jawab hasbunallah. Last tuan. Last. Kita nak masuk tajuk yang terakhir tuan. Okey, jawab hasbunallah. Okey, jelas tuan ya? Jadi malam ini tuan-tuan, nampak tuan ya? Sebab itulah saya rasa sangat-sangat rugi kalau kita tidak bahaskan bahagian yang kedua ini, sebab ini adalah pattern yang ketiga yang tuan-tuan akan selalu jumpa dalam Al-Quran. Banyak tuan-tuan, tuan-tuan akan jumpa banyak ayat Al-Quran, jumlah yang dimulai dengan pasangan jar majrur. Maka tuan-tuan wajib faham subjek ataupun fi'ilnya confirm berada di belakang. Boleh tuan-tuan? Yang tu yang saya nak tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan tak belajar hari ini tuan-tuan, bermakna sangat-sangat rugi. Tuan-tuan akan bayangkan hanya ismiyah fi'liyah, ismiyah fi'liyah. Sebab itulah saya pesan pada tuan-tuan, jangan syahid dulu tuan. Jangan syahid dulu tuan. Ya, kita ada satu lagi bentuk selepas ni tuan. Satu bentuk lagi tuan. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan, selain daripada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah yang dimulai dengan pasangan jar majrur, ada satu lagi bentuk yang terakhir yang saya nak bagi pada tuan-tuan, iaitu yang terakhir tuan-tuan untuk kelas asas kita tuan-tuan. Saya mesti bagi pada tuan-tuan, kalau tak tuan-tuan tidak akan faham ayat Al-Quran dengan baik, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan faham pada hari ini. Jadi itu tajuk kita yang pertama yang baru pada hari ini, yang dinamakan sebagai syibhul jumlah, ataupun tuan-tuan boleh panggil jumlah yang istimewa tuan-tuan. Selepas ni tuan-tuan akan jumpa lagi ilaihi tuqlabun. Sama tuan-tuan, hanya kepada Allah sahaja kamu akan dikembalikan. Tuan-tuan boleh tengok pada ayat selepasnya, iaitu ayat yang ke-21 tuan-tuan. Yu'azzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun. Bentuk yang sama, pattern yang sama tuan-tuan. Ya. Kenapa Allah mulakan dengan haraf jar? Bermakna ada penegasan, ada pengkhususan, ada terjemahan hanya yang tuan-tuan mesti letak pada terjemahan kita. Jelas tuan-tuan? Ya, alhamdulillah tuan-tuan faham pada hari ini. Baik, tajuk yang terakhir pada malam ini. Habis yang ni tutup kelas kita tuan-tuan. Boleh? Habis yang ni tutup kelas kita. Okey. Apa tajuk yang terakhir? Okey, tengok dekat depan tuan-tuan. Tajuk yang terakhir kita tuan-tuan. Dah ya. Jadi buat kesimpulan setakat ini, tuan-tuan dah ada 3 pattern ayat yang tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran. Yang pertama jumlah ismiyah yang dimulai dengan kalimah isim. Yang kedua tuan-tuan ada jumlah fi'liyah yang dimulai dengan kalimah fi'il. Yang ketiga pada hari ini tuan-tuan jumpa namanya syibhul jumlah tuan. Ya, syibhul jumlah apabila dimulai dengan pasangan jar dan majrur. Boleh tuan? Tuan-tuan ada 3 pattern sekarang yang tuan-tuan bakal jumpa dalam Al-Quran selalu tuan. Tuan-tuan akan jumpa hanya bentuk macam ni saja tuan. Boleh? Jadi hari ini kita nak tambah satu bentuk yang baru supaya tuan-tuan faham ya. Okey, sekarang tajuk yang terakhir tuan-tuan.
tajuk yang terakhir pada malam ini, tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan fokus pada dua kalimah yang berada di belakang, tuan-tuan, iaitu kalimah al-balaghu dan juga yang kedua al-mubinu. Dua ni saja, tuan-tuan. Al-balaghu menyampaikan, al-mubinu yang jelas, ya, yang jelas, tuan-tuan, ya. Okey, sekarang soalan saya, tuan-tuan. Kalimah yang pertama, tuan-tuan. Kalimah yang pertama, ya. Baik. Kalimah yang pertama al-balaghu. Kalimah yang pertama, tuan-tuan, al-balaghu menyampaikan. Tuan-tuan jawab dekat ruangan komen. Al-balaghu ni isim ke, fi'il ke, haraf, tuan-tuan? Jawab penuh, tuan-tuan. Kalau al-balaghu tuan-tuan kata dia kalimah isim, sebut tanda isimnya. Mana bukti yang menunjukkan al-balaghu kalimah isim? Boleh? Kalau tuan-tuan nak kata al-balaghu itu kalimah fi'il, dia fi'il madi ke, mudhari' ke, amar? Boleh, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak kata al-balaghu itu kalimah haraf, dia haraf apa, tuan-tuan? Tuan-tuan tulis terus jawapannya supaya kita dapat menjimatkan masa. Baik, Tuan Fudin kata dia kalimah isim. Baik, mana bukti dia kalimah isim? Kalau boleh Tuan Fudin tulis penuh jawapan terus. Kalau boleh jawab terus. Al-balaghu ni isim, mana bukti dia isim? Ada alif lam ke, tak ada alif lam ke, baris depan ke, dan sebagainya, ya. Baik, ahsantum, ya. Jawapannya al-balaghu ini ialah kalimah isim sebab terang-terang ada alif lam dekat depan. Alif lam saja, tuan-tuan, ya. Jangan pandai-pandai tambah baris depan, jangan pandai-pandai sebut makna, kan? Saya dah bagi tahu selalu, ya. Ada alif lam. Baik, selesai. Jadi al-balaghu adalah kalimah isim. Baik. Yang kedua, tuan-tuan, al-mubinu pula, tuan. Yang jelas, tuan-tuan. Isim ke, fi'il ke, haraf? Seperti biasa, sama, tuan-tuan. Baik, alhamdulillah semua kenal ni, tuan, ya. Bermakna sebab tu saya kata, tuan-tuan sekarang dah semakin hebat, dah semakin pandai, tuan. Tak sama daripada awal yang kita belajar itu, kan. Baru nak kenal isim, fi'il dan juga haraf, ya. Sekarang tuan-tuan dah empat saja al-balaghu dah boleh perasan dia adalah kalimah isim. Sekarang al-mubinu, tuan. Al-mubinu, isim ke, fi'il ke, haraf, tuan. Jawapannya dia pun adalah kalimah isim. Ya. Dia juga adalah kalimah isim sebab ada alif lam juga, ya. Okey, sekarang, tuan. Sekarang, tuan, kita pernah bincang tajuk ini, kita namakannya sebagai dua isim yang berdampingan. Betul, tuan? Al-balaghu isim. Selepasnya kita jumpa al-mubinu pun adalah kalimah isim, tuan. Baik, sekarang, tuan. Ini adalah tajuk dua isim yang berdampingan. Betul? Baik. Soalan saya, tuan. Dua isim yang berdampingan dalam bahasa Arab ada berapa pasangan? Jawapannya ada dua pasangan, tuan-tuan. Iaitu pasangan zat dan sifat. Yang kedua pasangan mudhafun ilaih. Ya. Ataupun kita boleh panggil dia sandar menyandar. Sandar menyandar. Ya, kita dah belajar, kan? Okey. Sekarang tengok ke depan dulu. Tengok ke depan dulu, ya. Ini tajuk kita yang terakhir, tuan. Ya, tajuk yang terakhir. Santai-santai, tuan. Pelan-pelan tengok, tuan, ya. Dua isim yang berdampingan ada dua pasangan saja. Pasangan zat sifat dan juga pasangan mudhafun ilaih. Boleh? Hari ni kita nak tambah kaedah baru, tuan. Baik. Awal-awal hari itu, tuan-tuan, saya nak tuan-tuan kenal, nak dapat bezakan pasangan zat sifat ataupun mudhafun ilaih ini. Saya minta tuan-tuan tengok isim yang kedua. Betul, tuan? Kalau isim yang kedua itu menunjukkan sifat panjang, ya, pendek, ya, besar, kecil, tuan-tuan, yang menunjukkan sifat, maka dia adalah pasangan zat dan sifat. Betul, tuan? Dan kalau isim yang kedua itu tidak menunjukkan sifat, maka tuan-tuan boleh faham automatik dia pasangan sandar menyandar ataupun kita panggil dia mudhafun ilaih. Betul, tuan? Itu peringkat awal. Betul? Baik. Kemudian, tuan, peringkat yang kedua, tuan, kita dah beri pada tuan-tuan baris asasnya. Betul, tuan? Kita dah bagi, kan? Tak bagi lagi. Okey, tengok dulu.
Bagi ke tak bagi, tengok dulu. Ya, nanti saya tanya. Saya dah bagi tahu tuan-tuan, ya. Untuk baris zat dan sifat ataupun mudhafun ilaih ini, tuan-tuan hanya perlu fikir isim yang kedua saja. Mana isim yang kedua? Sifat. Dan juga mudhafun ilaih. Boleh tuan? Adapun zat isim yang pertama ataupun mudhaf isim yang pertama ini, tuan-tuan tak perlu fikir tuan. Tak perlu fikir baris asasnya. Sebab apa tuan? Sebab kedua-dua isim yang pertama itu tidak ada baris asas. Maksudnya dia boleh berbaris depan, dia boleh berbaris atas, dia boleh berbaris bawah. Dua-dua ni dia boleh baris tiga tuan. Ya. Macam mana pula ustaz dia boleh baris tiga? Kita dah belajar. Tengok tuan. Kalau zat ataupun mudhaf itu berada di tempat fa'il. Dah belajar ke belum? Dah. Fa'il bagi depan. Maka waktu itu zat dan juga mudhaf dia mesti bagi depan. Nampak tuan? Kalau zat dan juga mudhaf isim yang pertama ini berada di tempat maf'ul dah belajar ke belum? Dah juga tuan. Maf'ul bagi atas. Maka waktu itu zat dan juga mudhaf mesti bagi atas tuan. Nampak tuan? Dia tidak ada satu baris yang kekal. Tak ada tuan. Dia mengikut kedudukan. Kalau duduk di tempat fa'il yang baris depan, dia baris depan. Duduk di tempat maf'ul yang kena baris atas, dia kena baris atas. Boleh tuan? Keadaan yang ketiga, sekiranya zat ataupun mudhaf itu sebelumnya ada haraf jar, ada haraf baris bawah, maka waktu itu baca baris apa? Baca baris bawah tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Ya? Baik. Jadi saya nak bagi tahu apa yang tuan-tuan perlu fikir adalah isim yang kedua. Isim yang keberapa tuan? Isim yang kedua. Okey, sekarang tengok ke depan. Yang saya dah bagi pada tuan-tuan ialah mudhafun ilaih. Betul tuan? Mudhafun ilaih ini tuan-tuan, ya. Dia wajib dibaca dengan baris bawah. Itu dipanggil baris asas. Satu baris saja. Boleh tuan? Mudhafun ilaih ataupun menyandah wajib berbaris bawah. Boleh tuan? Sebagai contoh. Baju sekolah. Baik, kalau saya minta tuan-tuan letak baris. Baju sekolah. Baju sekolahi. Baju wa sekolahi. Baju wi sekolahi tuan-tuan. Ya. Nampak tak beza? Yang mana yang satu baris saja tuan-tuan? Sekolahi tuan-tuan. Sebab mudhafun ilaih ataupun menyandai ini ada baris asas tuan-tuan. Baris asasnya ialah kekal berbaris bawah. Boleh tuan-tuan? Baik. Sifat tuan-tuan. Tengok sifat tuan-tuan ni. Mudah je ni tuan-tuan ya. Tengok tuan-tuan. Sifat tuan-tuan, ada baris asas ke tak ada? Ada tuan-tuan. Saya dah bagi tahu. Tuan-tuan hanya perlu fikir isim yang kedua saja. Boleh? Isim yang kedua ada baris asas. Apa baris asas sifat tuan-tuan? Kalau mudhafun ilaih tadi menyandar tadi mesti berbaris bawah. Tapi sifat tuan-tuan, baris asasnya ikut baris zat. Mana zat? Dekat depan tu. Nampak tuan-tuan? Ya. Kalau zat baris depan, maka sifat bagi depan. Zat baris atas, sifat pun baris atas. Kalau zat baris bawah, sifat pun baris bawah. Sebagai contoh, tengok dekat bawah tuan. Baju baru tuan. Baju baru tuan. Baru sifat kan? Baju baru. Baik, kalau saya minta tuan-tuan letak baris. Baju wu baru wu. Nampak tuan? Baju wi baru wi. Nampak tuan? Sama kan? Baju wa baru wa. Baju wa baru wa tuan. Yang ni tak ada kaitan dengan hidup yang mati ya. Cuma nak suruh faham sekarang tuan. Baru itu tuan, baris asasnya ialah ikut baris zat. Okey, setakat ini tuan. Setakat ini jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Setakat ini jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Nampak tuan? Setakat ini ingat ke tak ingat? Mudah cerita. Jadi, tuan-tuan ada dua isim yang berdampingan yang tuan-tuan dah belajar. Yang pertama dinamakan zat dan sifat. Pasangan yang kedua dinamakan sandar menyandar, ataupun tuan-tuan saya lebih suka tuan-tuan sebut Arabnya mudhafun ilaih. Boleh? Yang tuan-tuan perlu ingat sekarang ialah isim yang kedua. Sekarang peranan dia masalahnya isim yang kedua je. Isim yang pertama tu tak kisah sangat ya. Okey. Baik, alhamdulillah semua jelas. Okey, sekarang
Sekarang saya nak tambah tuan-tuan, kaedah yang lebih mudah tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Okey, jelas dan ingat. Okey, sekarang saya nak tambah tuan-tuan. Malam ini saya nak bagi satu kaedah yang mudah. Macam mana tuan-tuan nak kenal dua isim yang berdampingan tanpa tuan-tuan lihat baris, tanpa tuan-tuan lihat makna tuan. Contohnya tuan-tuan tak tahu pun al-balagu itu menyampaikan, tuan-tuan tak tahu pun al-mubinu yang jelas, terjemahannya yang jelas. Dia pasangan zat sifat ke pasangan sandar menyandar ataupun pasangan mudhaf-mudhafu ilaih. Saya nak bagi kaedah dekat tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa dua kalimah isim ini sama tak? Sama 100%. Sama 100% tuan. Maka dia adalah pasangan zat sifat. Boleh tuan? Sebab kalau tuan-tuan perasan dia tiru semua tuan. Ya, dia sama 100% ya. Okey, itu yang pertama. Kalau tuan-tuan jumpa tuan, dia tak sama tuan. Tak sama tuan. Tak sama. Walaupun 1% tuan. 1% tuan, maka waktu itu kita panggil dia pasangan mudhafun ilaih. Ini cara yang mudah, kebiasaan. Boleh? Baik. Sebagai contoh, tuan-tuan tengok ya. Cuba tuan-tuan tengok dua kalimah ni. Al-balaghu al-mubinu. Cuba tengok tuan. Al-balaghu al-mubinu ya. Baik. Dua-dua ada alif lam ke tak ada? Jawapannya dua-dua ada alif lam. Betul tuan? Dua-dua ada ta marbutah ke tak ada? Jawapannya tidak ada ta marbutah. Nampak tuan? Ya, baik. Dan kalau tuan-tuan perhati, dua-dua hujungnya berbaris apa tuan? Hujungnya berbaris depan. Betul tuan? Ya. Jadi kaedah yang mudah pada malam ini, sekiranya tuan-tuan jumpa dua isim yang berdampingan, tuan-tuan nampak sama 100% dari segi alif lam, ta marbutah, baris depan, tanwin, bertanwin tuan. Maka waktu itu tuan-tuan mesti faham dia adalah pasangan zat dan sifat. Boleh? Kalau tak sama, dia pasangan mudhafun ilaih. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Okey, jelas ke tak jelas tuan? Ya, Kak Rahimah, wajib saya bagi. Supaya nampak. Kalau tak nanti masalah. Kita kena bagi contoh dulu bahasa Melayu ya. Kalau tuan-tuan perasan daripada awal kelas saya sampai sekarang, contoh utama pertama saya, confirm saya akan gunakan bahasa Melayu dulu. Supaya tuan-tuan nampak ya. Okey, setakat ini. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruang komen tuan. Jadi hari ini sebagai tajuk yang kedua sampingan sebenarnya, saya nak tuan-tuan faham, kita ada dua isim yang berdampingan. Nak kenal pasangan itu tanpa kita lihat pada terjemahan, tuan-tuan hanya tengok sama ke tak sama. Boleh? Okey. Kalau tuan-tuan kata jelas, baik, saya nak tuan-tuan jawab tuan. Ya. Jawab soalan saya tuan. Dah selesai dah tuan. Al-balaghul mubin dah selesai. Nak bagi tahu hari ni sama je tuan. Sama zat sifat, tak sama dia sandar menyandar ya. Okey, sekarang kalau tuan-tuan kata jelas, saya nak tuan-tuan letak baris. Tengok ya, letak baris tuan. Saya ambil dua contoh. Nombor 1, 2, 3 tuan. Letak baris ya. Letak baris hujung tuan. Letak baris hujung ya. 1, 2, 3 tuan-tuan. Yang pertama al-jami'ah al-islamiyah. Yang kedua pun al-jami'ah al-islamiyah juga. Yang ketiga pun al-jami'ah al-islamiyah juga tuan. Sama tuan. Ya, saya buat contoh yang sama je. Cuma nak suruh tuan-tuan letak baris tuan. Ya. Bariskan isim yang kedua tuan. Isim yang kedua. Ini isim yang kedua tuan. Ya, baik. Kalau saya baca al-jami'atu, apa akan jadi? Yang kedua al-jami'ata, apa akan jadi?
Dan kalau saya baca al-jami'ati, apa akan jadi pada kalimah al-islamiyah? Okey, tulis tuan-tuan. Yang ni sahaja. Okey, sila tulis tuan-tuan. Al-jami'atu al-islamiyah. Mi apa? Yang kedua al-jami'ata. Yang ketiga ialah al-jami'ati. Sila tuan-tuan. Kalau kebetulan dua baris bawah, sama. Kebetulan berbaris bawah. Ya. Tak apa, Tuan Muhammad Syahad. Ya. Jangan fikir dulu yang tu. Jangan fikir dulu yang tu. Ya. Jangan fikir dulu yang tu. Ya, sabar. Nanti kita bagi kaedah kita. Cuma nak suruh faham dulu hari ni. Ada kaedah yang mudah sebenarnya, ya. Ada kaedah yang mudah tuan-tuan boleh kenal sebenarnya. Walaupun tanpa lihat pada terjemahan, ya. Baik. Tuan Muhammad Syed dia buat kebetulan tu. Ya, dia masih confirm ada kebetulan, ya. Confirm akan ada, ya. Dalam banyak-banyak tajuk, setiap tajuk yang kita bincang tu akan ada pengecualian. Yang tu biasa. Yang tu kemudian. Faham dulu asal. Faham dulu apa yang saya nak beri pada malam ni. Ya. Sebab nanti saya nak bagi latihan mudah dah, tuan. Saya nak bagi latihan selepas ni mudah lah, tuan. Ya. Okey. Saya jawab, tuan. Okey, Kak Huzaimah. Baik. Ahsantum. Okey. Lagi. Yang lain. Okey. Sila, tuan. Sila. Saya masih menunggu jawapan tuan-tuan. Baik, Kak Anisah. Dia masuk dekat sini pula laju, ya. Dekat komputer saya. Okey. Okey, betul Kak Anisah. Baik, lagi. Lagi. Baik, Kak Rubiah. Baik, al-jami'atu Okey, Tuan Fudin. Baik, ahsantum. Baik, boleh kata semua boleh jawab lah. Ya. Semua boleh jawab, ya. Baik. Sekarang tuan, confirm tuan-tuan tengah saling kan? Tak apalah. Saya rasa memang confirm dah boleh jawab, confirm lah, ya. Sebab apa boleh jawab hari ni? Sebab mudah tuan-tuan. Tuan-tuan dah faham kan? Ya. Cuba bayangkan tuan. Tiba-tiba saya ajar terus yang ni tuan. Agak-agak macam mana tuan? Dia akan jadi masalah yang besar tuan, ya. Sebab dalam ramai-ramai tuan confirm akan ada yang tanya saya, Ustaz, kenapa tak bagi awal-awal kaedah ni daripada awal gitu, tak bagi terus kaedah ni tuan? Sabar tuan, sabar. Kita bagi perlahan-perlahan. Nak kenal dulu macam mana cara sebenar nak kenal tuan, ya. Sebenarnya kena tahu makna sepatutnya, ya. Kemudian barisnya macam mana, betul tuan? Dah bahaskan semua tu, barulah saya boleh bagi kaedah yang ni. Sama ke tak sama? Itu je poin kita sebenarnya. Kalau tuan-tuan dah pandai, boleh? Baik. Jadi sekarang tuan, dia sama ni tuan. Maka automatik dia sama 100% tuan. Al-jami'atu al-islamiyatu al-jami'ata al-islamiyata al-jami'ati islamiyati. Boleh tuan? Bermakna confirm kalau saya bagi latihan yang seterusnya pun dia akan boleh jawab serta-merta tuan. Sebab apa tuan? Sebab dia dah faham, ya. Sebagai contoh, apa dia? Contoh yang seterusnya. Markaz al-islami tuan. Markaz al-islami. Tak ada makna ni tuan, ya. Markaz al-islami. Ya, islami. Markaz al-islami juga. Ya, baik. Sama ke tak sama tuan? Sama, tak sama kan? Tak sama dekat mana? Yang depan tak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Betul tuan? Maka dia pasangan zat sifat ke mudhaf-mudhafun ilaih? Mudhaf-mudhafun ilaih. Bermakna tuan-tuan kena faham, mudhafun ilaih confirm baris bawah saja, ya. Markazu al-islami yi. Markaza al-islami yi. Markazi al-islami yi. Yang belakang ni tak berubah tuan. Sebab mudhafun ilaih wajib dibaca dengan baris bawah. Macam mana boleh tahu dia pasangan mudhaf-mudhafun ilaih? Jawapannya sama ke tak sama? Jawapannya tidak sama. Tak sama dekat mana ustaz? Yang ni tak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Jelas ke tidak tuan? Ya. Baik. Poin yang paling penting sebenarnya, apa tujuan kita belajar dua isim yang berdampingan? Yang tu paling penting, ya.
Yang tuan-tuan kena faham pada malam ini, sama ada zat sifat ataupun mudhafun ilaih tadi tuan-tuan. Isim yang kedua itu memberi makna, ya, memberi penjelasan yang sebenar maksud isim yang pertama. Bermakna tuan-tuan tak boleh wakaf pada markah saja. Salah tuan-tuan. Mesti sempurnakan sampai islami. Sebab islami ini menjelaskan markas apa yang dimaksudkan dekat situ. Sebab itulah kalau kita baca Al-Quran, apabila sampai pada dua isim yang berdampingan, jangan wakaf dekat situ kemudian teruskan macam tu saja. Salah tuan-tuan. Ya, itu adalah wakaf qabih tuan-tuan. Tak betul tuan-tuan, ya. Nak wakaf selepas sempurnanya dua isim yang berdampingan. Boleh tuan-tuan? Ya. Jadi soalan saya yang terakhir sebelum saya tutup tuan-tuan, siapa yang faham semua apa yang kita belajar pada hari ini, bermula daripada haraf jazam, kemudian fi'il mudhari' ada 3 baris, yajlisu, yajlisa, yajlis. Kemudian tuan-tuan dah belajar hari ini adalah jumlah yang istimewa. Apabila dimulai dengan pasangan jar majrur, dia nak memberikan makna pengkhususan, penegasan, mesti ada terjemahan hanya. Dan yang terakhir pada hari ini ialah dua isim yang berdampingan. Cara yang mudah untuk tuan-tuan kenal, sama ke tak sama, itu sahaja tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Okey. Siapa yang faham semua apa yang kita belajar pada malam ini, jawab subhanallah. Itu yang terakhir tuan, sebagai penutup kelas kita pada malam ini. Jawab subhanallah tuan-tuan. Okey, sila jawab tuan-tuan. Siapa yang faham semua pada malam ni, jawab subhanallah. Dah selesai dah tugas saya tuan-tuan, ya. Pesanan saya, tapi kebiasaannya dia tak akan syahid lagi dah. Ya. Biasanya dia akan syahid tuan-tuan, ya, perhitungan kelas kita ni tuan-tuan. Biasa dalam tempoh 8 bulan ni tuan-tuan, 4 bulan pertama tu yang akan menentukan syahid ke tak syahid kelas saya tuan-tuan. Ya. Siapa yang dah syahid sebelum 4 bulan tu tuan, ya, biasa sebelum 4 bulan tu akan ramai syahid, ya. Kalau dah masuk 4 bulan yang seterusnya, apabila dah masuk tajuk jumlah itu, biasanya dia akan teruskan sampai habislah. Ya. Sebab apa? Sebelum masuk tajuk jumlah tu dia tak faham apa benda lah dia belajar ni kan. Isim fi'il hara, isim fi'il hara, isim fi'il hara kan. Jadi dah masuk tajuk jumlah, insya-Allah dia tak akan syahid. Pesanan saya, yang mana masih bersama dengan saya, sabar sedikit lagi tuan-tuan. Habiskan tuan-tuan, ya, silibus kita tuan-tuan, supaya tuan-tuan nampak dulu gambaran apa yang ada dalam Al-Quran tuan. Insya-Allah yang asas saya bagi tuan. Insya-Allah. Jadi pergilah mana-mana selepas ni tuan-tuan nak masuk seminar ke bengkel apa ke, terserah pada tuan-tuan. Insya-Allah benda yang sama tuan-tuan dah belajar dengan saya tuan. Cuma kaedah saya macam ni lah. Mungkin kaedah yang dekat tempat lain tu dia menggunakan sistem buku lah. Jadi poin utama kita supaya faham saja, itu saja tuan-tuan. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.